Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan hari ini 23 Ogos, sedar tak sedar kita hampir menghampiri sambutan ke-63, ulang tahun ke-63 Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan kita. Dan bagi Afizi sendiri, biasanya menjelang 31 Ogos ni, kalau zaman kita sekolah dahulu, kita sudah sibuk. Dekat sekolah mesti ada persiapan susun bendera, pembarisan dan sebagainya kan? Ya, betul tu. Dan masa di sekolah juga saya teringat macam-macam acara dilakukan, program larian merdeka, membuat poster, pertandingan mewarna dan semua tu mestilah saya masuki sebab nak dapat hadiah kan. Masa tu kecil kita begitu excited untuk menyertai pelbagai program. Ramai-ramai berkumpul, tapi yelah ketika mana sekarang ini COVID-19 melanda, kita tak dapat nak melaksanakan acara besar-besaran seperti itu, tapi sekurang-kurangnya kita boleh melakukan inisiatif seperti letakkan bendera di rumah, kereta ataupun motosikal kita ke, di basikal ke. Dahulu masa zaman kita kanak-kanak kan, basikal berkonvoi ramai-ramai. Itu adalah perkara-perkara yang excited lah untuk dilakukan, dan saya harapkan perkara itu dapat kita teruskanlah apabila pandemik COVID-19 ini berakhir, untuk kita zahirkan penghayatan kita, erti kemerdekaan itu. Kalau dahulu kita dijajah secara fizikal dan juga mental, sekarang ini penjajahan berlainan pula yang sedang kita hadapi. Cabarannya dengan penjajahan kebudayaan dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang mungkin kita perlu perhatikan sekarang ini. Konsep peperangan itu telah jauh berbeza daripada zaman dahulu. Tapi dalam kita menunjukkan apresiasi kepada negara, sebenarnya stylenya tu pun, trendnya tu pun berbeza juga. Kalau dulu kita memang daripada awal bulan letakkan bendera di bangunan, premis-premis kita boleh nampak. Tapi sekarang ni pendekatannya berbeza. Bila menjelang kemerdekaannya, ada yang mula meletakkan emoji bendera di tweet handle masing-masing, dan juga ada yang membuat tarian TikTok menggunakan lagu kebangsaan menjadi latar belakang kan. Bukan lagu kebangsaan lah, lagu Faizal Tahir macam tu jadi lagu yang TikTok, membawa semangat lah. Ya, betul. Dan itu pendekatan yang kita perlu lihat bahawa masih lagi ada semangat, tapi apresiasinya berbeza mengikut dekad, mengikut zaman. Ya, betul tu. Okey, baiklah. Untuk 7.30 pagi ini kita akan membincangkan mengenai beberapa berita yang menjadi tumpuan orang ramai, isu sejak kebelakangan ini, yang mana kita akan mulakan dengan seorang individu yang berstatus menteri telah pun dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kerana didapati bersalah melakukan kesalahan di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan, Akta Pencegahan Kawalan Penyakit Berjangkit 1998 dan Akta 342, dan individu itu adalah Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Dan Dr. Khairuddin dilaporkan pulang dari Turki pada 7 Julai dan dikompaun RM1,000 pada 7 Ogos lalu oleh kerana Datuk Dr. Khairuddin gagal mematuhi peraturan di bawah Akta 342. Pegawai diberi kuasa PDK telah mengeluarkan kompaun RM1,000 kepada Khairuddin pada 7 Ogos 2020, dan beliau telah menjelaskan kompaun tersebut. Bagaimanapun, 3 ujian COVID-19 ke atas Menteri Kabinet itu didapati beliau negatif virus berkenaan, dan sampel kali pertama telah diambil pada hari yang sama, didapati negatif. Ujian kali kedua juga negatif. Dan sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Nerus itu berkata beliau akur dengan panduan dan juga peraturan serta arahan ditetapkan KKM selepas beliau didapati tidak mematuhi kuarantin selepas pulang dari luar negara. Dan tindakan menteri itu terus jadi isu hangat baik di Dewan Rakyat dan dikecam di dalam kalangan netizen di media sosial. Dan walaupun kita melihat kepada Dr. Khairuddin sendiri telah pun memohon maaf, dan ada laporan menyatakan bahawa dia akan tidak mengambil gaji selama 4 bulan daripada yang didapatinya daripada jawatan menteri itu. Tapi dalam masa yang sama, apa yang dibincangkan di pihak rakyat, di netizen, media sosial dan sebagainya adalah bagaimana kedudukan 2 derajat yang mengelaskan sesuatu hukuman itu dibuat berdasarkan 2 darjat ini. Itulah antara menjadi topik-topik perbincangan yang sedang hangat dibincangkan oleh pihak rakyat di media sosial dan sebagainya, untuk menilai sama ada hukuman yang dikenakan itu adakah memadai, kerana berdasarkan beberapa isu yang ada juga laporan yang juga kes yang lebih kurang sama
kita melihat kepada beberapa individu rakyat, contohnya kluster Siva Gangga didenda sehingga beberapa ribu, lebih daripada 1,000 itu sendiri, dan kemudian ada juga yang Makcik Gelang Ping pun didenda dengan lebih daripada angka 1,000, dan ini yang menjadi pertikaian sama ada hukuman dikenakan kepada individu ataupun menteri. Adakah ia boleh diseimbangkan ataupun boleh dikenakan dengan lebih berat lagi, dan sudah semestinya daripada pihak pembangkang menuntut untuk peletakan jawatan dan sebagainya. Tapi apapun, kami akan bawakan isu ini melihat kepada pelbagai perspektif 360 darjah. Kita akan melihat juga kepada beberapa perkara. Tapi dalam masa yang sama juga ada persoalan ditimbulkan mengenai sejauh mana kefahaman menteri-menteri ini daripada barisan kepimpinan mengenai prosedur sebenar kuarantin yang dijalankan. Kita tahu mereka mempunyai tugas yang memerlukan mereka untuk pergi ke luar negara. Tapi sebaik sahaja anda tiba di negara ini, adakah anda memahami bahawa anda perlu mengurungkan diri, mengasingkan diri selama 14 hari sebelum bertemu rakyat dan menjalani tanggungjawab anda seperti biasa? Itu sebenarnya kefahaman yang perlu kita titik beratkan. Adakah mereka faham mengenai itu atau perlu dijelaskan banyak kali untuk menjadikan ia lebih jelas selepas ini? Kepimpinan melalui tauladan itulah yang menjadi contoh sebenarnya. Apabila berstatuskan punya jawatan yang tinggi dan sebagainya, rakyat akan melihat segala bentuk tindak tanduk seorang pemimpin itu untuk menilai sama ada ia boleh dijadikan contoh ataupun tidak. Dan sekiranya tidak boleh, dan kritikan itu terpaksalah dihadapi oleh pemimpin berkenaan, yang mana ketika ini telah pun beliau meminta maaf dan sebagainya. Apapun, kami akan bawakan laporan itu banyak lagi selepas ini untuk kita kupaskan, untuk kita nilai sendiri sebagai seorang rakyat Malaysia, dan juga mungkin ada pengajaran yang boleh kita ambil daripada segala perkara yang terjadi ini. Ya. Dan seterusnya ini antara lain, kalau kita tahu sebelum ini telah tular di media sosial mengenai pendedahan oleh Hot Burger Malaysia mengenai apa yang berlaku di sekitar Puchong sana. Bagaimana beliau berasa ditekan oleh setengah pihak apabila menjalankan perniagaan, dan ini ada respon dari Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengatakan bahawa tindakan tegas menanti pihak yang mencetus provokasi perkauman, yang mana termasuk provokasi yang melibatkan kaum di Malaysia, dan katanya jangan lakukan sesuatu perkara mengikut perasaan untuk mengangkat mana-mana kumpulan. Negara ini masih berdaulat dan kita ambil daripada penjajah untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan mana-mana kaum. Dan Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut mengulas perbuatan pihak tertentu yang menampal tulisan Cina di 3 papan tanda nama jalan di Kuching, Sarawak yang tular menerusi media sosial baru-baru ini. Afizi. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat, perkara ini telah pun menjadi satu bentuk provokasi yang tidak menjaga sensitiviti. Yang mana kalau kita lihat, alasan yang diberikan oleh Dapsi Kuching yang menampal papan atau pelekat tulisan Cina itu adalah untuk dikatakan untuk memudahkan pelancong daripada Cina sekiranya berkunjung ke kawasan tersebut, dan ada beberapa pelekat itu ditampal di jalan papan tanda jalan raya tersebut. Dan itu yang menjadi pertikaian. Kerana apa? Kerana isu ini kita telah banyak kali terjadi. Kalau kita ingat beberapa negeri sejak daripada tahun-tahun yang lepas, ada juga isu yang sama apabila tulisan Cina itu ditampal pada papan tanda dan sebagainya. Dan inilah yang kenapa ia perlu berlaku pada bulan kemerdekaan ketika mana kita mahu menyambut yang ke-63, dan isu-isu sensitif ini tidak dijaga dengan baik. Dan kalau kita boleh melihat supaya setiap parti politik yang ada di dalam negara ini tidak perlu mencetuskan sebarang isu perkauman ataupun bentuk naratif politik yang kita alami sekarang, inilah yang membuatkan perpaduan kaum itu. Isu-isu seperti ini, papan tanda dengan tulisan Cina, kibar jalung gebilang tidak terbalik, lagu negaraku dimainkan dengan tidak menghormatinya, tidak berdiri dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang sukar kita capai sekiranya politik kita masih bermain dengan naratif perkauman, keagamaan itu, dan bangsa Malaysia itu akan sukar diwujudkan. Ya, kalau anda letak bahasa Cina, tulisan Cina di situ, letaklah sekali tulisan Tamil dan boleh nampaklah sikit kepelbagaian kaum di situ. Dan Sabah Sarawak banyak lagi kalau kita nak fikirkan. Adil dekat situ dan lebih baik tidak menimbulkan isu. Betul, lebih baik kita gunakan bahasa Malaysia. Sebab apa? Sebab pelancongan itu sendiri, apabila kita nak pergi melancong negara orang, kita lihat
papan tanda yang sebagai kita belajar untuk bagaimana nak tahu apa ini bahasa apa, jalan apa dan sebagainya. Kenapa kita tidak boleh lakukan perkara yang sama juga di Malaysia sebagai seorang pelancong yang datang daripada luar ke Malaysia melihat papan tanda yang dalam bentuk bahasa Malaysia, sekurang-kurangnya mereka dapat mempelajari bahasa kebangsaan kita. Itu yang perlu kita banggakan, bukannya dengan memudahkan mereka, dengan menjadikan itu alasan untuk memudahkan mereka untuk datang ke negara kita dan sebagainya. Itu bagi saya adalah satu perkara yang sukar untuk rakyat Malaysia sendiri terima. Dan rasanya kita boleh mencontohilah negara jiran kita di Singapura. Kalau semasa kunjungan saya di sana, saya melihat papan tanda yang mereka paparkan mesti ada 3 bahasa. Bahasa Melayu, Cina dan juga bahasa India. Di mana saja, dalam train ataupun papan tanda jalan dan sebagainya. Dan di situ kita lihat bukan hanya memberi kelebihan kepada sesuatu kaum saja. Mungkin di Singapura kelebihan kepada kesemua kaum yang ada di situ dipentingkan dan perlu kita contohi mengenainya supaya ia tidak menimbulkan spekulasi, telahan atau apa sahaja provokasi kaum di dalam Malaysia. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita masih lagi berbincangkan mengenai perkembangan politik tanah air negara, di mana semalam ada satu perkara besar yang berlaku yang melibatkan Datuk Seri Azmin Ali dan juga sekutu beliau yang telah pun keluar daripada PKR yang telah pun membentuk kerajaan baru bersama dengan dalam Perikatan Nasional itu sendiri bersama dengan beberapa parti lain seperti UMNO dan juga PAS. Yang mana Azmin dan juga 9 lagi ahli Parlimen Umum untuk sertai bersatu. Menteri Kanan Datuk Seri Azmin Ali dan juga 9 lagi ahli Parlimen mengumumkan menyertai bersatu. Pengumuman itu dibuat di hadapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan 5,000 perwakilan pada Majlis Kongres Negara 2020 bertemakan Bersatu Anak Malaysia di Ibu Negara. Turut menyertai beliau adalah pimpinan kanan penggerak komuniti negara dan juga dalam masa yang sama kata beliau dengan penuh rasa ikhlas dan tulus hati pada petang yang keramat ini saya dan ketumbukan dari Perlis hingga ke Sabah sama ada pergerakan komuniti negara, Nation of Women Now, Pemuda Negara, Wanita Muda Negara mengisytiharkan untuk menyertai bersatu dan menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan selain Azmin, kita tahu 9 lagi individu lain adalah seperti ahli Parlimen Zuraida Kamaruddin, Datuk Saifuddin Abdullah, Datuk Kamaruddin Jaafar, Datuk Mansur Othman, Datuk Seri Rashid Hasnon, Ali Biju dan juga Willy Mongit. Itulah antara ahli-ahli parlimen yang menyertai bersatu semalam. Dan ini bermakna apa? Bermakna bersatu sekarang ini sedang cuba untuk meminda perlembagaan parti itu untuk membolehkan terasnya bukan lagi sekadar bangsa Melayu itu sendiri tapi terasnya akan lebih kepada pelbagai bangsa yang bukan Bumiputera yang membuka keahliannya dan juga menerima pemimpin-pemimpin lain dan juga akar umbi itu sendiri dan diberikan jawatan-jawatan yang ditawarkan, boleh juga ditawarkan jawatan-jawatan yang tertinggi dalam bersatu itu bukan terhad kepada Bumiputera saja ataupun Melayu itu sendiri. Dan dalam masa yang sama dalam majlis itu juga Azmin dan juga rakan-rakannya turut menerima kad keahlian dari Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menandakan keahlian mereka adalah rasmi dengan serta-merta. Kata Perdana Menteri kemasukan mereka ke dalam Bersatu itu merupakan satu peristiwa yang sangat bersejarah buat Bersatu bukan sahaja untuk dirinya tetapi untuk Bersatu dan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan dalam masa yang sama kita melihat menurut Perdana Menteri Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersedia meminda perlembagaan untuk membolehkan ahli bersekutu yang terdiri daripada bukan Bumiputera mempunyai peranan yang lebih meluas. Afizi. Ya, dan juga jawatan yang lebih tinggi turut sama sertai membantu bersatu dalam pelbagai segi, memberikan idea, memajukan parti dan sebagainya. Dan satu jawatan kuasa diketuai Tan Sri Dr. Rais Yatim telah ditubuhkan untuk kaji perkara itu dan cadangan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Dan kalau kita lihat jiji perkembangan politik tanah air kita sangat menarik. Datuk Seri Azmin dan juga 9 lagi ahli parlimen yang lain menyertai Bersatu, menguatkan sekaligus menguatkan parti Bersatu itu sendiri. Dalam masa yang sama kita juga melihat kepada peringkat Perikatan Nasional itu sendiri yang mana Bersatu mengajak rakan-rakan sekutunya yang lain UMNO untuk menyertai Perikatan Nasional, tetapi UMNO tidak mahu menyertai Perikatan Nasional, sebaliknya mahu menguatkan muafakat nasional yang telah pun dikolaborasi bersama dengan parti PAS, Parti Islam Malaysia. Dan tapi dalam masa yang sama PAS
menyertai Perikatan Nasional itu, dan ini adalah perkara yang mungkin kita dapat lihat kerana difahamkan akar umbi daripada Parti UMNO itu sendiri tidak berasa agak sedikit orang kata tak seronok apabila Parti Bersatu itu mahu menyertai Muafakat Nasional. Kerana apa, kita tahu Bersatu ini adalah daripada Parti Serpihan UMNO yang ditubuhkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila kes YNDB memuncak pada tahun 2013 hingga 14 dahulu. Dan inilah yang sedang berlaku pada sebelah pihak ini, yang mana kalau kita lihat sama ada ia akan menimbulkan satu kekuatan baru ataupun tidak, sama-sama kita akan nilaikan perkara itu. Dan dalam masa yang sama, Perdana Menteri juga ada berkata bahawa satu jawatan kuasa yang diketuai oleh Tan Sri Dr. Rais Yatim akan ditubuhkan untuk mengkaji perkara itu, iaitu cadangan untuk membuka kepada kaum lain selain Bumi Putra untuk memberikan peranan yang lebih tinggi dan juga memberi idea untuk memajukan parti. Dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya dari masa ke semasa mengenai perkara ini. Ya, betul tu. Dan satu lagi isu yang menjadi perbualan hangat netizen di seluruh negara ini adalah berkaitan dengan surat sokongan, Gigi. Apa betul. cerita dia, Gigi? Okey, itu kita tular. Mungkin ada baik macam ni. Okey, macam mana tu? Kita nak faham kan? Okey, ini berkenaan dengan timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz yang menyatakan rasa kesalnya dengan tindakannya berhubung isu surat sokongan yang mahu melantik anaknya menganggotai ahli lembaga pengarah Farman Niaga. Dan pada masa sama beliau juga kata terkejut dengan surat tersebut yang viral di media sosial yang berlaku sehari sebelum pemilihan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan dalam isu ini ada salah faham katanya, dan saya akan jelaskan perkara ini di Parlimen nanti, dan saya ambil iktibar apa yang berlaku. Dan beliau juga katanya terkejut bagaimana ia boleh tular, dan tambahan pula berlaku sehari sebelum hari pemilihan. Dan saya berfikiran positif dan beranggapan mungkin ia hanya kebetulan saja. Dan kita kebetulan atau suratan itu masih lagi menjadi persoalan, yang mana kalau kita lihat implikasi surat sokongan ni, Gigi, banyak yang dibincangkan. Antara yang saya lihat perkara yang paling dibangkitkan oleh netizen adalah apabila surat sokongan itu sejauh mana ia akan melangkaui mereka yang sebenar-benarnya layak untuk mendapat sebuah jawatan itu. Dan ada juga saya lihat foto-foto yang tular orang ramai sedang beratur dan sebagainya. Kemudian ada perbincangan di dalam pejabat itu menyatakan bahawa ada surat sokongan daripada mana-mana kan. Sejauh mana surat sokongan itu memberi kesan kepada sesuatu jawatan itu dan menafikan hak sebenar kepada calon yang benar-benar layak, Gigi. Betul. Adakah ini kita lihat sebagai satu budaya yang sering dibawa ataupun budaya ini perlu dihentikan? Itu sebenarnya antara perkara-perkara baru yang ditimbulkan pada tahun ini, saya rasa amat baik untuk kesejahteraan politik di Malaysia. Ya, orang kata pakai kabel lah kan. Dalam bahasa kita orang kata pakai kabel senang. Itu antara perkara-perkara yang ni lah. Dan kita nak juga lihat kepada perkembangan Ismail Sabri menyatakan bahawa anak Ikmal Hisham tidak akan dilantik sebagai ahli lembaga pengarah mana-mana badan ataupun agensi dalam kerajaan ini. Itu yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Anda boleh saksikan laporan itu di extraordinary.com. Tapi kita nak rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Ya. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Tadi kita dah bawakan mengenai perkembangan politik, perkembangan isu semasa dalam negara. Tapi kita jangan lupakan mengenai perkembangan terkini COVID-19 di dalam negara kita. Dan kita perlu terima ia merupakan salah satu norma baharu dalam hidup kita, bahawa kita perlu tahu berapa angka terkini setiap hari. Dan ini kita bawakan laporan terkini, iaitu 8 kes dicatatkan kes baru COVID-19 dan 5-nya daripada kluster tawar. Itu yang dikatakan oleh KKM yang menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia setakat ini adalah 9,257 kes, dan justru jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 183 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Menurut Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan seorang warga negara Malaysia dan 2 orang bukan warga negara Malaysia. 3 kes itu adalah dari negara Bangladesh, dekat
Kuala Lumpur, satu dari Belanda, kesnya di Sarawak, satu Filipina dan kesnya di Sabah. Itu dalam satu kenyataan media pada Sabtu yang dikeluarkan oleh KKM. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga, kita sebagai seorang rakyat Malaysia akan mendapat kemungkinan berita yang baik lagi, kerana kita tahu penggunaan pelitup muka itu sekarang telah pun diwajibkan bermula daripada 1 Ogos, dan pada 15 Ogos itu harga pelitup muka diturunkan pada RM1.20, kemudian diturunkan kepada RM1, dan sekarang ini kemungkinan besar berdasarkan kenyataan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Harian Pengguna kepada NHP menyatakan bahawa harga pelitup muka itu akan diturunkan lagi di bawah RM1. Dan ini bagi saya, katanya bagi memastikan pengguna tidak terbeban dengan harga pelitup muka. Betul, pelitup muka itu perlu diturunkan kepada paras-paras yang boleh kita ataupun orang ramai beli, terutama golongan B40 dan juga golongan miskin. Kerana apa? Kerana pelitup muka harganya kalau digunakan dengan banyak, dan tak mungkinlah kita boleh dapat bertahan dengan satu pelitup muka dalam seminggu. Pastinya sehari ataupun 2 hari, 3 hari kita akan terus saja tukarkan pelitup muka kita kepada yang baru, dan untuk membelinya dalam kuantiti yang banyak. Dan bayangkan kepada keluarga-keluarga besar yang punya anak-anak ramai dan sebagainya, walaupun kanak-kanak daripada usia bayi hinggalah 5 tahun tidak perlu pakai pelitup muka, tapi berdasarkan daripada WHO sebentar tadi telah pun mengeluarkan satu kenyataan di laman web badan agensi itu yang menyatakan bahawa kanak-kanak berusia 11 sampailah ke 12 tahun ke atas perlu memakai pelitup muka seperti orang dewasa, manakala 6 tahun sampai 11 perlu juga memakai pelitup muka, tetapi berdasarkan beberapa faktor seperti kawasan itu sama ada terlibat jangkitan yang tinggi ataupun tidak. Kemudian kita juga melihat kepada sama ada pelitup muka itu dipakai dalam pengawasan orang dewasa. Itu bagi kanak-kanak berusia 6 hinggalah 11 tahun. Dan penggunaan pelitup muka ini sangat-sangat penting untuk kita menghadapi perang melawan dengan musuh yang tidak kelihatan ini, Gigi. Dan dalam masa yang sama, kalau kita perincikan, bila Afizi cakap begitu, saiz pelitup muka antara kanak-kanak dan juga orang dewasa berbeza, dan juga begitu juga dengan harganya. Dan kalau ikut pemantauan saya, harga emas kanak-kanak ni lagi mahal, mungkin kerana saiznya yang berbeza dan mungkin pacuannya yang berbeza. Corak ada corak Tentu ada yang corak lah. Tapi itu juga perlu dilihat balik, kerana penggunaan yang banyak untuk emas yang jenis kecil ni oleh mereka yang pelajar-pelajar sekolah rendah, dan mereka memerlukan yang kecil lah. Kalau yang besar tu kan susah nak bernafas ataupun tidak menepati tujuan sebenar memakai pelitup muka. Dan itu sebenarnya perincian yang perlu dilihat, bukan hanya tengok harga, tapi dalam masa yang sama bagaimana boleh membantu keluarga untuk mendapatkan pelitup muka untuk anak-anak mereka. Kerana anak saiz lain, bapa saiz lain, tak boleh beli satu bundle untuk semua. Betul tu, dan itulah banyak, dan kita harapkan ini adalah berita baik kepada semua rakyat Malaysia. Pelitup muka itu diturunkan bawah daripada RM1 supaya lebih banyak kita boleh beli, lebih banyak kita boleh melawan COVID-19 ini. Baiklah, dalam masa yang sama kita nak pergi kepada perkembangan luar negara sedikit, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun menyatakan bahawa mereka menyasarkan 2 tahun, tempoh 2 tahun untuk menamatkan virus COVID-19 yang melanda dunia ini. Dan kata Ketua Pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, beliau percaya pakar mempunyai pengetahuan teknologi untuk menghentikannya, dan beliau mengambil contoh virus Spanish flu yang menular pada 1918 hingga membunuh 50 juta orang, dan virus itu menjadi kawal sepenuhnya selepas 2 tahun. Dan beliau merujuk kepada COVID-19, pembukaan semula banyak sektor ekonomi, virus berkenaan boleh mudah tersebar. Tapi ada juga yang bercanggah pendapat dengan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ni, yang seorang pakar kesihatan daripada UK menyatakan bahawa kita tak boleh bayangkan situasi yang sama Spanish flu 1918 itu dengan COVID-19 sekarang ini, kerana virusnya adalah berbeza, dan juga seperti Spanish flu itu sendiri, kita mungkin memerlukan pengambilan vaksin yang berkali-kali, bukan hanya sekali. Itu antara perkara yang dibincangkan, dan pakar kesihatan itu menyatakan bahawa tempoh 2 tahun itu adalah tidak, dan kemungkinan besar virus COVID-19 akan berada bersama-sama kita selama-lamanya. Itu adalah yang saya baru saja baca pada awal pagi tadi, dan ia adalah perkara yang sangat membimbangkan, Gigi. Ya. Dalam masa yang sama, apa yang dikatakan oleh Dr. Tedros ni, kita lihat satu
menyuntik satu semangat positif lah juga, dan dalam masa yang sama dia memberikan semangat kepada frontliner kita untuk berjuang dan berikan tempoh 2 tahun dan mungkin selepas dalam masa 2 tahun ni kita mendapat banyak vaksin yang dicipta dan memberikan kelebihan ataupun kebaikan kepada rakyat dunia untuk lebih baik dalam menangani COVID-19 ini. Ya, betul tu. Okey, banyak lagi sebenarnya perkembangan di astroomni.com yang boleh kita bincangkan, boleh kita bualkan bersama rakan-rakan, dan di situlah kita cuba create knowledge yang boleh kita dapat segala-galanya, dan astroomni.com kami akan bawakan segala benda dalam perbincangan secara 360 darjah kepada anda semua di setiap buletin awani pagi dan seterusnya. Dan saya rasa itu saja. Dan saya rasa itu sajalah yang dapat kami bawakan untuk pagi ini. Saya Hafizi Azaman dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.